Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini insya-Allah kita akan membaca kembali ayat yang ke-99, yang mana ayat yang ke-99 ini merupakan permulaan bagi adegan yang kelima pada babak yang kelima, yang mana adegan yang kelima ini pada babak yang kelima merupakan adegan yang terakhir sekali dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana kita semua telah pun sama-sama mengikuti bahawa kisah Nabi Allah Yusuf ini telah dibahagikan kepada 5 babak. Jadi ini adalah babak yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Okey, kita lihat terjemahan ayat. Sekejap tuan-puan. Terjemahan kepada ayat 99. Falamma dakhalu ala Yusuf, maka ketika mereka masuk menemukan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, dia segera menyambut kedua ibu bapanya sambil berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya-Allah kamu berada dalam keadaan yang aman. Okey. Ayat ini kita memahami ada 2 kali penyebutan tentang masuk. Ini menunjukkan bahawasanya, kata para ulama tafsir, masuk yang pertama iaitu ketika mereka masuk adalah merujuk kepada sebelum ibu bapa dan saudara Yusuf sampai ke Mesir. Nabi Allah Yusuf dah sambut awal-awal lagi, maknanya belum masuk Mesir lagi, Nabi Allah Yusuf telah menyambut kedua ibu bapanya. Lepas tu dah sampai ke dalam Mesir, Nabi Allah Yusuf jemput sekali lagi kepada kedua ibu bapanya untuk masuk ke dalam bumi Mesir. Okey. Ini menunjukkan, kalau kita baca pada ayat ini, kita mendapati bahawasanya ayah Nabi Allah Yusuf masih lagi hidup. Ni kita sedia maklum, Nabi Yaqub. Dan dalam ayat ni juga menunjukkan bahawa ibu kepada Nabi Allah Yusuf itu juga sebenarnya masih hidup. Walaupun ada ulama tafsir kata ibu kat situ merujuk kepada ibu tiri, wallahu taala alam, sama ada ia adakah ibu yang
kita panggil Nabi Yusuf ni seibu sebapa ke ataupun ibu yang lain, wallahu alam, tapi yang pasti penyebutan ibu itu ada. Selama ni kita belajar daripada ayat 4 sampai 98, kita tak jumpa watak ibu Nabi Yusuf ni. Mengapa Allah tidak menceritakan tentang kewujudan isteri Nabi Allah Yaqub? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu. Tapi para ulama yang mengkaji tentang ilmu keibubapaan menunjukkan bahawasanya kenapa tak disebut peranan ibu dalam kes konflik kekeluargaan ni. Para ulama mengatakan kisah ini menunjukkan bahawasanya manusia yang penting dalam keluarga, yang perlu memainkan peranan yang besar adalah watak bapa. Bukan bermaksud ibu tak penting. Ibu dari sudut kedudukan, anak kalau dia nak buat baik kepada ibu bapa, ibu tu 3 kali ganda, kan? Betul? Ibu baru bapa. Sebab tu dalam Quran, kalau Allah nak memerintahkan anak buat baik kepada kedua ibu bapa, watak ibu akan disebutkan. Tapi dalam watak mendidik, membentuk keluarga, membimbing keluarga, maka watak bapa itu yang Allah tampilkan. Jadi pengajarannya adalah betapa pentingnya peranan bapa di dalam sesuatu kekeluargaan. Kita tidak mahu yang banyak menonjol emaknya, ibunya. Sepatutnya bapa tu yang perlu menonjol. Seperti mana Allah menonjolkan watak Nabi Allah Yaqub bermula pada Nabi Allah Yusuf itu bermimpi sampailah kepada ayat ini. Kemudian tuan-tuan, daripada ayat ini apa yang kita dapat pelajari? Nombor 1, pelajaran yang pertama menunjukkan bahawa Nabi Allah Yusuf ini seorang Rasul yang benar-benar memuliakan kedua orang tuanya. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Allah Yusuf dia boleh tak tunggu ayahnya sampai ke istana dia? Boleh? Tak. Dia boleh hantar staf dia pergi sambut bapa dia sebelum sampai Mesir lagi. Contohnya, kalau bapa datang naik kapal terbang sampai di airport, boleh je anak yang ada ramai, dia pemerintah, dia boleh hantar anak buah dia, dia boleh hantar setiausaha dia, dia boleh hantar PA dia sambut bapa dia. Nabi Allah Yusuf dia boleh buat macam tu. Tetapi dalam ayat ini menunjukkan macam mana seorang anak sibuk macam mana sekalipun, dia tetap menyambut bapanya. Belum masuk Mesir lagi, dia dah jemput bapa dia. Sampai masuk ke Mesir, dia masih lagi menjemput kedua ibu bapanya. Moga-moga anak zaman sekarang pun macam itulah. Sibuk macam mana sekalipun, muliakan orang tua. Kadang-kadang ayah dengan mak dia tak sempat nak jemput di airport ke. Kata, mak ayah dia datang sendiri, anak sibuk sangat, jawatan besar, meeting sana, meeting sini. Yang ambil siapa? Staf dia. Ini menunjukkan bahawa betapa mulianya Nabi Allah Yusuf. Dia sendiri yang menyambut kedua ibu bapanya. Kadang-kadang kecil hati juga seorang bapa, betul? Sibuk sangat anak aku ni, sampaikan anak buah dia yang jemput. Tapi bapa ni tak apalah, faham anaknya sibuk, kan? Jadi moga-moga kita tak nak macam tu. Sebagai seorang anak, apabila ayah nak datang je, kena ketepikan ke semua benda. Ini seorang anak sepatutnya macam itulah. Ini kadang-kadang akhir zaman ni, ialah kesibukan anak-anak ni sampai dia dah tak sempat nak
apa kita kata, ambil bapanya, hantar bapanya. Disebabkan terlalu modernnya, bapanya baliklah sendiri, balik naik bas, balik berterbang, contohlah, wallahu a'lam. Tapi moga-moga pelajaran yang kita dapat belajar, jadilah macam Nabi Allah Yusuf dalam memuliakan kedua ibu bapanya. Pelajaran yang kedua yang boleh kita belajar pada ayat ini adalah mententeramkan perasaan orang yang merasa takut. Sebab tu Nabi Yusuf kata apa? Masuklah ke dalam bumi Mesir, insya-Allah kamu akan berasa aman. Okey. Ayat ni juga, kalau tuan-tuan nak letak pengajaran yang lain, boleh ambil dari sudut kenapa Nabi Allah Yusuf dia kata insya-Allahu aminin. Insya-Allah kamu berada dalam keadaan aman. Kenapa dia menyebut insya-Allah? Di sini kita dapat pelajari, dalam cerita Nabi Allah Yusuf ni, semua perkara dia akan sandarkan kepada siapa? Dia akan sandarkan kepada Allah. Apabila orang minta dia takbir mimpi, dia kata mimpiku tu nanti Allah yang ajar. Jadi apabila baca kisah Nabi Yusuf ni, antara pelajaran yang kita dapat belajar apa dia? Semua perkara itu kena disandarkan, mesti dikaitkan dengan Allah. Keluar penjara disebabkan Allah, dapat jawatan Allah juga. Diselamatkan daripada telaga Allah juga. Nak minta jauh daripada godaan wanita, bersandarkan juga kepada Allah. Semua Nabi Allah Yusuf menyandarkan dirinya apa yang berlaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat pada ayat yang ke-100. Muka surat 80 bagi nota yang bercetak. Wa rafa'a abawayhi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Terjemahan ayat yang ke-100. Dan dia, iaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam,
mempersilakan kedua ibu bapanya di atas singgah sananya. Okay. Setelah itu mereka semua sujud kepada Yusuf. Pada saat setelah berlaku peristiwa semua sujud kepada Yusuf, Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah tafsiran mimpiku dulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu suatu kenyataan." Okay. Ayat ini kita lihat dahulu perbahasannya, lepas tu kita sambung terjemahannya lagi. Kalau kita lihat pada ayat tadi, Nabi Allah Yusuf ni bukan sekadar dia jemput bapanya, kemudian dia muliakan lagi bapanya setelah sampai, bahkan dia letak bapanya di mana? Letakkan bapanya di singgah sananya, di tahta kebesarannya, menunjukkan, kita panggil apa, memang seorang anak yang sangat benar-benar memuliakan bapanya. Sebab itu kalau kemudian dalam ayat itu ada penyebutan tentang sujud. Apakah maksud Nabi Allah Yaqub sujud, ibunya sujud, kemudian kesemua saudara Yusuf ini pun sujud? Kata para ulama tafsir, sujud yang dilakukan oleh mereka ni adalah sebagai tanda memuliakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sebagaimana para malaikat pernah sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Tapi sujud bukan bermaksud sujud untuk menyembah, bukan sujud untuk membesarkan Yusuf dari sudut pengibadahan, tapi sujud tanda apa? Memuliakan. Cara sujud seperti ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, memang kalau zaman dulu, daripada sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, sujud yang macam orang nak sujud sembahyang tu, ianya dilakukan. Tapi apabila masuk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya dilarang. Kita nak muliakan macam mana manusia pun dah tak ada lagi bentuk macam sujud. Tapi kalau kata Ibnu Katsir, kalau zaman dulu ni memang dilakukan seperti itu. Tapi bukanlah mereka sujud kerana tujuan ibadah, tapi tujuan memuliakan. Okay. Setelah mereka sujud, Nabi Allah Yusuf pun sebut seperti mana terjemahan ayat yang kita belajar tadi itu. Dia kata, "Ayah, inilah mimpi saya dulu." Ingat lagi mimpi itu pada ayat nombor berapa? Pada ayat yang ke-4. Yang waktu dia masih kecil, dia pernah cakap dekat ayah dia nampak dalam mimpinya apa? Ada 11 bintang sujud pada dia. Ada 1 bulan sujud, lepas tu ada 1 matahari sujud. Rupa-rupanya mimpi yang dia mimpi tu, yang 11 bintang tu apa? Adik-beradik dia yang lain. Matahari dengan bulan itu merujuk kepada Nabi Allah Yaqub dan juga isterinya, iaitu ibu Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Okay. Kemudian Nabi Allah Yusuf kata lagi, sesungguhnya, dia cerita lagi dekat ayah dia, sesungguhnya dia Allah telah melimpahkan kebaikan kepada aku ketika mana Allah membebaskan aku dari penjara. Tengok Nabi Allah Yusuf, dia masih menyandarkan Allah lah yang bebaskan dia. Kemudian
daripada penjara itu Allah bawa aku datang ke Mesir. Dia kata. Dia kata dan Allah tu jugalah yang bawa ayah ni duduk dekat kawasan hulu pendalaman Palestin, datang dekat sini, dia kata. Okey. Kemudian Nabi Allah Yusuf kata apa? Allah bawa ayah ni, keluarga saya datang daripada pendalaman Palestin masuk ke ibu kota Mesir ni sesudah syaitan merosakkan perhubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Nabi Allah Yusuf, dia tak ungkit pun isu yang selama ni dia telah berpisah dengan ayahnya. Dia tak cakap pun semua ni ayah, anak-anak, adik-beradik yang sebab dia. Tapi Nabi Allah Yusuf sebab apa? Dia masukkan sebab syaitan. Okay. Kemudian kenapa dia cakap syaitan itulah yang telah merosakkan hubungan aku dengan saudara-saudaraku? Kenapa dia tak cakap saudara-saudaraku dengan aku? Kenapa dia dahulukan aku, baru dia sebut saudara-saudaranya? Kalau kita baca terjemahan sama je. Kalau sebut syaitan itulah merosakkan hubungan saudaraku dengan aku, sama tak dengan syaitan itu merosakkan antara aku dengan saudaraku? Dari surah masuk sama. Tapi kenapa didahulukan Nabi Yusuf menyebut dirinya daripada menyebut saudara-saudaranya? Ini kita dapat belajar juga betapa merendah dirinya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Lepas tu kita tengok, kita baca terjemahan dia, ulasannya sekali lagi kita akan baca pada keesokan hari insya-Allah. Nabi Allah Yusuf mengatakan, sesungguhnya Tuhanku itu Maha Latif, Maha lemah lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okay, insya-Allah kita akan buat lagi sedikit perincian daripada tafsiran ayat ini. Kemudian kita akan terus pergi kepada pengajaran ayat, yang pengajaran ayat agak sedikit panjang, ada 8 pengajaran pada ayat ini. Maka waktu sudah pun masuk ke jam 22 minit, maka kita tangguh setakat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada keesokan harinya insyaAllah. Kita akan sambung kembali. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.